Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan kurniaan daripada Allah memberi kepada kita keizinan untuk menyambung lagi siri kuliah tafakuh kita di Uniza ini, yang mana setelah Allah Ta'ala kurniakan dan beri kepada kita kesempatan untuk mengkhatamkan syarah Allamah Al-Hudhudi atas matan Sanusiyah, makanya cadangan asalnya ialah kita nak sambung akidah juga, kerana pengajian fiqh, tasawuf dan juga nahwu telah ada dalam rancangan yang diambil oleh Ustaz Khairan dan Dr. Engku Ibrahim. Tapi setelah kita istikharah, istisyarah dan husulil isyarah, maka nampaknya kita akan teruskan dengan kitab dalam nahwu juga. Dalam nahwu juga. Apatah lagi isu yang hangat kebelakangan ini antaranya melibatkan isu bahasa, isu nahwu. Dhamir huwa, huma, hum, anta, zikir dengan dhamir. Kemudian tentang isim isyarah, hadza karamatun atau hadhihi karamatun. Ini menunjukkan bahawa pentingnya dalam kita memahami nas-nas syariah kepada nahwu. Siapa yang ada kitab Syarah Mukhtasar Jiddan, dalam cetakan tabak yang lama, Halabi, dekat muka surat depan dia tulis apa? Ingat tak? Syair apa dia? Apa dia tulis? Wa nahwu awla awalan an yu'lama idhil kalamu dunahu la yufhama. Wa nahwu awla awalan an yu'lama. Nahwu lah perkara yang paling mula-mula dan aula untuk dipelajari, diketahui. Idhil kalamu dunahu la yufhama. Kerana kalam tanpa nahwu ni takkan dipaham. Apatah lagi kita dapati isu juga terkait besarnya antara memaham kalam dan peristiwa yang berlaku kepada Abdullah ibn Zubair ketika baginda Nabi SAW menyuruh beliau membuang darah yang berbekam baginda. Ini menunjukkan bahawa
isu tersebut tidak difaham oleh setengah orang yang cuba berdakwah dan menceritakan peristiwa itu kepada masyarakat, akhirnya mensalah terjemah atau interpretasi yang tak betul. Dan ini sangat besar, apatah lagi benda yang melibatkan tentang perkara akidah, bila melibatkan ayat-ayat mutasyabihat. Apa sebabnya? Nahwu, bahasa Arab. Betul lah sebagaimana yang disebut oleh Imam Sanusi dalam Muqaddimat, Al-Muqaddimat, antara sebab usulul kufri wal bid'ah lah. Antaranya apa? Ialah jahil tentang lughah, jahil tentang bahasa, dengan ilmu-ilmu bahasa yang banyak, setengahnya menghinggakan sebagai 12 ilmu-ilmu pecahan daripada ilmu bahasa itu sendiri. Jadi yang paling utama dan paling penting daripada cabang ilmu bahasa itu nahwu. Maka seorang yang lemah dalam nahwu tidak akan diharap daripadanya memaham ilmu-ilmu lain dengan betul. Tahap apa ataupun sehebat mana pun, atau sepopular atau glamour mana pun, tapi kalau nahwu atau bahasa Arab lemah, kita ada keraguan. Begitulah juga sebagaimana dalam ilmu mantik, sebagaimana kata Imam Ghazali, siapa yang tidak belajar mantik, la yusaku bi'ilmih. Kita tak boleh nak yakin dengan ilmu dia. Boleh jadi betul, tapi yakin tu kita kena tengok, kena selidik balik. Baik. Maka dengan biiznillah ta'ala, hari ini kita akan mulakan kitab baru, dan saya anjurkan semua hak mari dan tak mari ni, terutama yang ada di Unisa dekat-dekat, minta tolong hadir. Sebab kitab ni kitab bukan tinggi, kitab asas permulaan. Pelajar-pelajar awal dan juga pelajar-pelajar mengenai Islam atau bahasa Arab ambil peluang. Bukan sebab anda mengajar, tak kira siapa mengajar pun, tetapi untuk dapat kefahaman tu, kitab ini antara kitab yang boleh membantu kita dalam mempelajari bahasa Arab. Tayammunan bismihi, dan mengambil berkat dengan nama dia, serta pengarang dia Syekh Ahmad Al-Fatani, nama pun nama yang barakah, tashilu nailil amani, pemudah kepada mencapaikan impian-impian. Pemudah kepada mencapaikan impian-impian, cita-cita. Jadi ini tangga ataupun asbab untuk Allah Ta'ala bagi kita mudah kepada perkara-perkara dan cita-cita yang kita nak kejar. Jadi ajak adik-adik yang baru datang semesta. Saya pun tak tahu, saya iklan dalam kelas saya tak tahu berapa orang mari. Kalau tak, saya kena buat wajib ambil kedatangan. Tak, dia kena paksa. Kadang-kadang kena paksa. Jadi tolong ambil berat. Sebab kita bukan kitab tinggi, asal nak baca syarah Imam Sanusi ala Sanusiyah dia, syarah surah dia. Tapi fikir-fikir faedah kepada nahwu ni lebih besar, dan kitab ni tidaklah panjang sangat, dalam tempoh yang sempat insya-Allah kita habiskan. Cuma berapa sen tak tahulah. Mungkin Allah Ta'ala mudahkan kita. Dikarang oleh seorang yang daripada tanah Melayu kita, daripada Fatani, tanah Melayu kita, sekitar kita ini, iaitu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Zain Al-Fatani, Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Dia ni ensiklopedia dalam ilmu. Bukan sekadar ilmu syariah dia tak mahir, tapi ilmu-ilmu dunia pun dia seorang yang kita kata mausu'i. Dalam ilmu iktisad, ilmu handasah, ilmu perubatan. Boleh kita tengok biodata dia, dia ada diletak dalam senarai
ulama-ulama Azhar yang dihimpunkan oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad oleh ulama Azhar ada dalam dan situ tarajim ataupun kita biodata ulama Azhar, antara dia letak di situ ialah Syekh Ahmad Al-Fatani. Kerana dia asal daripada kampung dekat di Jambu di Fatani, pergi ke Mekah, kemudian pergi ke Palestin di Quds untuk tempoh 2 tahun lebih kurang, kemudian di Azhar 7 tahun. Dan kehebatannya diakui hatta di kalangan orang Arab dan ulama Arab sendiri. Dan benda yang kita masyhur dengan ceritanya, antara apabila berlakunya kita kata berlaku pertelikan ataupun perselisihan pandangan antara dua alim besar, iaitu Syekh Muhammad Abduh dan juga Syekh Yusuf An-Nabhani, maka ulama-ulama Mekah sepakat menghantar Syekh Ahmad ini sebagai hakim untuk menentukan perselisihan antara dua ulama Azhar ni, siapa yang maknanya betul dan siapa yang perlu diikut antara dua ni. Sebab bertelingkah besar yang berlaku, ulama menghantar Syekh Ahmad sebagai pendamai dan juga yang memutuskan keputusan antara dua orang ulama besar ni, Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Yusuf An-Nabhani. Maka Syekh Ahmad yang kita akan baca syarahnya kepada Awamil Al-Jurjani. Awamil Al-Jurjani ini satu kitab yang maklum lah dalam kitab membicarakan amil-amil dalam lughah. Jadi perbahasan nahunya dibicarakan dalam konteks awamil. Konteks awamil. Dia melengkapkan dan menguatkan kepada Al-Ajurumiyah. Al-Ajurumiyah dibincang dari segi pembahagian Al-Marfu'at minal asma' wal-mansubat wal-majrurat wal-majzumat. Kemudian i'rab, alamat i'rab. Begitu. Ni dia bincang tentang awamil. Maka insya-Allah kita akan startkan pada hari ini dengan kitab ini. Maka kita sama-sama membaca Al-Fatihah, mensedekahkan kepada Imam Al-Jurjani, syarih Al-Kitab Syekh Ahmad Al-Fatani, dan juga para ulama yang bersambung dengan kita ilmu mereka, para awliya, para ahli baiti Rasulullah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ini juga antara kita awal yang anda mengaji ya. Ngaji yang khatam dengan Big Boss. Kenal Big Boss apa? Big Boss. Iza utliqal Big Boss al-muradu bihi. Ustaz Azhar lah. Allah Akbar. Okey, kita sambung pada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tashilu nailil amani. Pemudah mencapaikan cita-cita. Maksud nama kitab itulah Fi Syarhil Awamil Al-Jurjani, pada mensyarahkan awamil bagi Imam Al-Jurjani. Atau Tasrihul Awamil Fi Syarhil Awamil, ataupun dinamakan juga Tasrihul Awamil Fi Syarhil Awamil, wa huwa syarhul allamah Ahmad bin Muhammad Zain ibni Mustafa Al-Fatani. Syarah kepada Syekh Ahmad bin Muhammad bin Zain bin Mustafa Al-Fatani ala matnil awamili an-nahwiyah, di atas matan amil nahwu li faridi asrihi Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani, bagi seorang yang kita kata tokoh zamannya, orang terulung pada zamannya, Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani
rahimahumallahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi saya guna cetakan matba'ah Al-Habib sini lah. Tak ni berapa ya? Payah. Dulu rasa berapa riyal je? RM1 lebih RM2 kita dapat. Ada cetak baru lah. Tapi mana-mana pun boleh kita pakai. Baik. Ta'allamul arabiyyata wa'allimuha an-nas. Ta'allamu al-arabiyyata wa'allimuha an-nas. Belajarlah bahasa Arab dan mengajarlah kepada manusia. Wa'allimuha an-nas. Okey. Jadi ada dinisbahkan perkataan ini kepada beberapa orang. Antaranya dinisbahkan kepada Sayyidina Ali. Disebutkan kepada Sayyidina Ali, dan penisbahan kepada Nabi itu, kepada Nabi ada juga menisbahkan ini daripada perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi pandangan yang paling kuatnya bahawa hadis ini pada tahap mauquf sajalah, iaitu perkataan sahabat. Perkataan sahabat. Jadi hadisun syarif. Baik, hadisun dengan makna umum lah. Dengan makna umum. Hadis dengan makna umum termasuklah marfu' atau mauquf. Jadi kita jangan cepat rak lah. Ini tak ada hadis Ini bukan hadis Tidakkah al-mauquf masuk daripada kategori hadis? Nampak? Jadi ala kulli hal, syahid daripada mendatangkan kalimah ta'allamu al-arabiyyata, belajarlah kamu bahasa Arab, wa'allimuhan nas, dan ajarkan kepada manusia ini apa-apa pun yang berkata dengannya, tapi murad ataupun maksud daripada kalam Sayyidina Umar ini benar, dan ia termasuk daripada menjaga agama. Kerana agama ini terjaga apabila terjaganya wadah yang membawa agama tersebut, iaitu lughah, bahasa. Jadi apabila wadah ataupun bekas yang memahamkan kita agama itu lemah, maka agama dengan sendirinya akan jadi lemah. Sebab itu kefahaman tentang bahasa ni sangat penting. Sebab itu kita lihat para ulama-ulama kibar yang mahir dalam ilmu lughah dan bahasa, kita dapati mereka dalam fiqh mereka akan ikut mazhab. Dalam akidah mereka bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Sebab apa? Sebab kefahaman bahasa mereka membawa kepada natijah mereka mengikut jalanan sawadul a'zam, mazahib al-arba'ah al-mu'tabarah, dan juga mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi yang terpencil-terpecil itulah kita dapati bahawa berlakunya di situ kesalahfahaman terhadap nas-nas dalam syariat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka ya rafi'ad darajati, hamdaman akhlasa laka salihal a'mal. Ahmaduka, aku memuji akan engkau, wahai Allah, ya rafi'ad darajati, wahai Tuhan yang mengangkat darjat-darjat, yang meninggikan darjat-darjat. Hamdaman, idhafah tu hamdaman, idhafah hamda kepada man. Hamda tu jadi apa tu?
I'rab apa hamdah? I'rab maf'ul mutlaq. Masdar kepada amil yang sebelum ni. Ahmaduka. Ni amil dia. Datang pula bentuk masdar, maka dia jadi maf'ul mutlaq lah. Senang je. Ahmaduka hamda. Hamdaman. Aku memuji akan engkau ya Allah, Tuhan yang mengangkatkan darjat. Hamdaman akhlasa laka. Akan pujian orang yang mengikhlaskan kepada engkau. Salihal a'mal. Akan amalan-amalan yang salih. Ay al-a'mal salihah. Min idhafati sifah ila al-mawsuf. Asalnya al-a'mal as-salihah. Maka dijadikan sifat, iaitu soleh tu sifat, amal-amal soleh asalnya, maka didahulukan sifat dan diidhafahkan kepada mausuf salihal a'mal, akan sebagai pujian orang yang mengikhlaskan akan amal-amal yang soleh. Okay? Baik. Kita baca sekali lalu sebelum kita masuk hasyiah kat tepi tu, kerana ada beberapa fawaid i'rab situ. Wa usalli wa usallimu 'ala al-muntasibi li syarhi rumuzir rusydi bit-tafsil wal ijmal al-mukhatabi biqaulika wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin وعلى آله وصحبه الذين جزموا بأنهم في إرشادهم على الحق المبين. في إرشادهم على الحق المبين. Baik, kita kembali balik pada tadi. Ahmaduka ya rafi'ad darajati hamdaman akhlasa laka salihal a'mal. Hasyiah nombor 1, qauluhu. Ni juga daripada ta'liq muallif sendiri, syarih sendiri. Ahmaduka, aku memuji akan engkau. Ai usni. Dia nak terjemah kalimah hamdun. Hamdun, alhamdu huwa thana' bil lisan alal jamil al ikhtiyari. Jadi ahmaduka ay usni ala af'alikal jamilati. Aku memuji, sana dengan hamd, dia ada makna yang lebih kurang lah, makna puji lah, atas perbuatan engkau yang indah, yang cantik-cantik. Ala sabili ta'zim laka, atas jalan mengagungkan kepada engkau. Jadi puji atas jalan mengagungkan. Dia ada puji atas jalan sindir. Orang kita sebut nyenyeh. Zuq innaka antal azizul karim. Tuhan kata, rasakanlah, kamu kan orang yang kuat dan juga orang yang mulia. Tuhan kata kepada ahli neraka, rasalah, innaka antal azizul karim. Jadi hak tu puji sungguh. Allah Ta'ala memuji ke atas dasar ta'zim ke apa? Di situ innaka anta al-azizul karim, itu Allah Ta'ala nak apa? Nak sindir. Oh, kamu kat dunia dulu mengaku mulia dan agung. Dan sekarang ni masuk neraka. Rasakanlah. Kamu kan orang yang mulia dan agung. Jadi itu bukan pujian yang sebenar pujilah. Jadi pujian sebenar itu ala sabili ta'zim. Ya rafi'ad darajati, wahai Tuhan yang mengangkat darajati man syaa. Darjat siapa yang dia hendaki. Man syaa, rafa'a ya rafi'ad darajati, wahai Tuhan yang mengangkatkan darajat.
Man syaa. Siapa yang kena? Dia nak. Okey. Ya rafi'ad darajati. Rafa'a darajatihi min ibadihi. Allah Ta'ala mengangkat darjatnya dari kalangan hamba-hambanya. Angkat darjat dari kalangan hamba-hambanya. Hamdan. Hamdan ay sana'an. Sana. Ay apa di sana'an ataupun hamdan ay sana'a misli sana'i man akhlasa laka fil a'mal. Pujian seperti pujian orang yang ikhlaskan kepada engkau pada amal yang soleh. Fil a'mal salihah. Fayakunu hamdan khalisan aidha. Maka jadilah pujian itu pujian yang suci juga. Sebab apa? Dia minta hamdaman akhlasa ai sana'a misli sana'i man akhlasa. Sana'a misli sana'i man akhlasa. Pujian sebagaimana pujian orang yang mengikhlaskan pada amal soleh, maka jadilah pujian itu soleh juga. Kerana orang yang beramal dengan amalan yang ikhlas, maka pujian dia pun ikhlas juga. Okay. Itu syair nombor 1. Kemudian kata Syekh Ahmad, wa usalli wa usallimu, dan aku berselawat dan bersalam ala baca mana tu? Ada baca mana tu? Ala apa tu? Muntasibi. Yang berdiri. Ya. Alal muntasibi li syarhi rumuzir rusydi bit tafsili wal ijmal. Atas orang yang berdiri ataupun orang yang dilantik. Al-qaim. Li syarhi, untuk mensyarahkan rumuzir rusydi, isyarat-isyarat petunjuk bit tafsili wal ijmal, dengan cara huraian dan cara ijmal, sama ada secara detail ataupun secara umum. Tafsir dengan detail, al-ijmal secara umum, secara jumli. Yakni siapa? Rasulullah lah. Aku selawat dan salam ke atas Nabi yang dilantik, untuk mensyarahkan dan menghuraikan isyarat-isyarat hidayah dan petunjuk secara detail dan secara umum, sama ada secara detail atau secara umum. Nampak? Jadi Syekh Ahmad ni orang bahasa, dia sangat orang sastera, terkenal dengan sastera dan bahasa. Dia dan syair dia sendiri. Syair bahasa Arab. Li syarhi rumuzir rusydi. Baik, tengoklah hasyiah nombor 2. Qauluhul muntasib, al-muntasibi ay al-qaimi, yang berdiri. Okey. Yang berdiri dan dipertanggungjawabkan. Yang disuruhkan untuk li syarhi rumuzi, untuk mensyarahkan. Baik, syarah apa maksud syarah? Wasyarhu al-kashfu. Itu lihat situ. Syakfu, bukan terbalik. Salah saya tahu tu. Al-kashfu wal izhar. Itu betul dah? Salah kau? Terbalik kau? Wasyarhu al-kashfu wal izhar. Syarah itu ialah kasyaf dan juga izhar. Kasyaf ni maknanya menyatakan, menzahirkan. Jadi syarah tu ialah dalam bahasa Arab dia seerti dengan al-kashfu wal izhar. Syarahtu ma fi sadri ay kashaftu wa azhartuhu.
Saya mensyarahkan, saya membuka dan menzahirkan apa dalam hati. Okay. Rumus pula. Warrumuzu jam'u ramzin. Rumus jamak kepada ramz. Ramz mufrad dia. Jadi ramzun ni, rumus ni makna isyarat. Tanda isyarat. Itu makna rumus. Tapi di sini rumus dengan mana? Bimakna al-marmuzi ilaih. Al-marmuzi ilaih. Perkara yang diisyaratkan kepadanya. Benda yang nak diisyaratkan tu. Marmuz ilaih. Rumus di sini dengan makna marmuz ilaih. Yang diisyarat dan ditunjukkan kepadanya. Ai al-musyaru ilaih lah. Yang diisyaratkan kepadanya. Wal muradu birrusydi, yang dimaksud dengan ar-rusyd, rumuzi rusydi kan. Ar-rusydu, apa maksud rusydu? Sekarang yang dihurai tak di kalam dia sendiri. Wal muradu birrusydi ad-dinul haq, iaitu agama yang benar. Takdir kalam apa dia? Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil qaimi bi'idhari ma khafiya min ahkamid dini al-musyabbahati bil asya'il marmuzi ilaiha fil khafai. Iaitu aku selawat dan salam ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, Nabi yang bertugas atau melaksanakan, ditugaskan untuk menzahirkan apa yang tersembunyi daripada hukum agama yang kesamaran. Min ahkamiddin min ahkamiddin al-musyabbahati, daripada hukum-hukum agama yang ditashbihkan. Al-musyabbahati min ahkamiddin, daripada hukum-hukum agama yang ditashbihkan, yang diumpamakan bil asya'il marmuzi ilaiha fil khafa, diumpamakan dengan perkara yang ditunjuk kepadanya kerana sebab tersembunyi. Fil khafa tu wajah syabah. Syubbihat ahkamuddin birrumuzi, ditashbihkan hukum agama, itu musyabbah dia. Musyabbah bi al-marmuz ilaih, ataupun ar-rumus. Rumus. Itu musyabbah bi. Wajah syabah apa? Fil khafa, kerana tersembunyi. Benda tu kalau tak ada orang terang, agama siapa nak terang? Jadi seumpama perkara agama ni isyarat. Siapa yang menunjukkan kepada perkara itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa qawluhu bitafsili, secara detail tu muta'alliqun bi syarhi. Bertakluk dengan syarhi. Li syarhi, jadi bitafsil, syarah secara dengan tafsir. Jadi bitafsil ni haraja ada tempat takluk dia. Tempat takluk dia ialah ni masdar. Li syarhi rumuzi, untuk mensyarahkan. Syarah dengan cara tafsir dan ijmal. Okey, apa makna ijmal? Wal ijmalu dzikru syai'i biduni tafsir. Ijmal ialah sebut sesuatu tanpa detail, tanpa huraian. Nahwu, contoh, aqimus solah. Aqimus solah. Secara umum, aqimus solah, dirikan sembahyang, itu lafaz mujmal. Baik. Wat tafsir nahwu qaulika, yang detail pula seperti perkataan kau, as-salatu af'alun mustamilatun ala takbiri ma'an niyyati wal qiyami wal qiraati wal ruku'i ila akhirih. Itu secara detail. Itu tafsir lah, contoh lah tu. Perbuatan yang mengandungi takbir beserta niat, berdiri, bacaan, rukuk dan sehingga akhirnya. Itu ada tafsir. Maka Rasulullah SAW mensyarahkan agama ini dengan detail, dan dia mensyarahkan juga dengan umum. Al-mukhatabi, yang dikhitab. Al-mukhatabi biqaulika, yang Nabi yang dikhitab, diajak, dilawan cakap atau dihadapkan percakapan kepadanya dengan perkataan engkau.
wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wakhfid janahaka, rendahkan sayapmu, dengan makna tawadhu', rendahkan diri kamu, liman ittaba'aka, bagi orang yang mengikut engkau di kalangan orang mukmin. Allah Ta'ala suruh Nabi bersifat kasihan belah dan rendah diri terhadap orang-orang yang mengikut Nabi SAW, syafaqah dan rahmat kepada mereka. Baik. Syiah nombor 3 pula. Jumpa tak tepi? Tepi ke bawah? Sama. Mak ni bawah ke tepi? Tepi. Tak tepi ke tak bawah? Tepi ke? Sama. Ada nuskha, ada yang Indo tak? Indo. Ni Indonesia. Ini tak bawah Sama ada. Yang ketiga, qauluhul mukhatab itu bi fathhi ta, baca dengan fathah ta. Na'tu al-muntasibi, na'at bagi muntasib. Bi qaulika ya Allah, bi qaulika ya Allah, dengan perkataan engkau ya Allah. Mana? Fi akhirati surati syu'ara, pada akhir surah syu'ara. Akhir surah syu'ara, apa dia ni? Ayat tadi, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkan diri engkau kepada orang yang mengikut engkau di kalangan orang mukmin, ila akhirih. Ai alana, apa ni? Benar nak baca kan itu? Nak baca kan? Lepas tu alam janabaka, daripada alan yalinu anta lana yalinu alan alan janabaka, dia makna fi'il amal tu. Wakhfid, daripada fi'il lana yalinu itu lin, itu lin. Kalau alana af'ala yuf'ilu alin, macam itu. Alin. Alana yulinu af'ala, asalnya alyana, yulyinu jadi yulinu, jadi masdarnya alin. Alin. Okey. Ni kita kena perhatilah bagaimana asal wazan fi'il tu. Okey. Jadi fi'il amal dia alin. Alin daripada alana. Alana fi'il mudhari' dia apa? Fi'il mudhari' ialah ulinu. Ulinu. Jadi di sini nak terang makna apa tu? Nak terang makna ikhfid, wakhfid, lembutkan. Ai alim janabaka, lembutkan lambung kamu. Janab ni lambung. Lembutkan lambung ni makna kita, dia kinayah tu, kinayah. Atau dia kata tu alin janabaka lahu,
lembutkan lambung kamu kepada orang mukmin, wa huwa kinayatun anit tawadhu, kinayah daripada tawadhu, wal lutfi bil mukminin, rendah diri dan berlembut dengan orang mukmin. Sebab apa? Kalau orang nak lalu, kita lembutkan lambung kita, kita kesok sikit, kita bagi dia lalu. Kan dia orang buat apa nama ni, dalam YouTube kan, jalan tu, kalau orang tu lemah gitu, kalau ramai dia pun dia tengok tak? Ada tengok? Ada. Itu iklan apa? Ada banyak kan? Dia kalau jalan seorang, orang tu lemah, dia tolak gitu. Oh, bila ramai dia pun tak beranilah. Tak. Lembutkan lambung ni, bila orang lalu, dia akan bagi lalu. Dia tidak kerah. Dia tidak kerah dengan orang tu. Tu kinayah asalnya tu apa nama ni? Alin janabaka. Janabaka. Bahagian lambung kamu dengan maksud apa? Dia kinayah daripada tawaduk dan berlembut dengan orang mukmin. Okey. Alin janabaka lahum. Janabaka ke janabaka? Jin alih ke jinu? Jinnu alih. Jin alih. Janabaka. Rasanya mungkin boleh dua lah. Janabaka atau janabaka. Tengok balik lah. Alin janabaka tu jelas lah. Janabaka sisi kamu. Wa huwa kinayatun anit tawadhu'i wa lutfi bil mu'minin. Jadi kita minta Allah Ta'ala kurniakan salam dan salam, selawat dan salam kepada Nabi yang Allah Ta'ala khitab dengan perkataannya, firmannya, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, wa ala alihi, dan ke atas ahli keluarga Nabi, wa sahbihi, dan para sahabat Nabi, allazina jazamu, yang mana mereka yakin, bi annahum fi irsyadihim, bahawa mereka pada petunjuk mereka itu, alal haqqil mubin, di atas jalan yang nyata, kebenaran yang nyata. Jadi mereka ni orang yang yakin, betul-betul jazam bahawa mereka membawa kepada umat, menunjuk kepada umat ini di atas haqqil mubin, yang kebenaran yang nyata, jalan yang nyata, itu jalan Islam. Tengok Syiah nombor 4 tu, qauluhu jazamu bi annahum. Jazamu ay qata'u, mereka putus, wa'taqadu i'tiqadan, dan mereka i'tiqad akan sebagai i'tiqadan la audata fih, yang tidak berpaling, yang tidak kembali, i'tiqad yang tak berbalik. I'tiqad putuslah, tak ada tarik-tarik balik ni. Okey. Fa'anna jazamu bi annahum. Fa'anna, anna mana? Jazamu bi annahum tu, ba tu masuk pada anna kan. Fa'anna tu wa ma dakhalat alaihi, dan yang masuk di atasnya, bi annahum, anna masuk kepada jumlah, annahum, hum tu isim, siapa? Isim anna. Annahum, hum isim anna, dhamir tu jadi isim anna. Fi irsyadihim, annahum fi irsyadihim alal haq, annahum fi irsyadihim alal haq. Alal haq tu jadi khabar dia. Jadi anna wa ma dakhalat alaihi, dan jumlah yang masuk atas anna tu maf'ulu jazamu, jadi maf'ul kepada jazamu. Jazamu bi annahu, jazamu bi annahum,
Ba tu haraf ja zaidah. Haraf ja zaidah. Nampak? Jadi jumlah an wa ma dakhala 'alaiha itu duduk pada mahal nasab jadi maf'ul kepada jazam. Nampak? Jadi ditambah ba tu litaukid, untuk taukid sahaja. Jadi zaidah situ. Jazamu, seakan-akan kita boleh kata jazamu annahum, sebab jazamu ni berhajat kepada maf'ul. Jazamu bi annahum. Okey. Tu dia kata fa anna pada bi anna tu, bi annahum tu, wa ma dakhalat alaihi, dan yang masuk ke atasnya daripada jumlah tu menjadi maf'ul bagi jazamu. Habis itu fi irsyadihim itu muta'alliqun bil haq. Muta'allaq dengan hak. Mana? Wa ala jazamu bi annahum fi irsyadihim ala al-haqqil mubin. Fi irsyadihim tu muta'alliqun bil haq, bertakluk dengan hak. Hak yang datang lepas tu lah. Ala al-haqqi fi irsyadihim. Jadi fi ni muta'alliqun bil haq. Okey, baik. Wal haqqu diddul batil. Al-haq itu lawan kepada batil. Wal mubin, al-mubin maksudnya al-wadhihu zahir, yang jelas, yang zahir. Takdir kalam apa dia? Ai jazamu annahum jaruna 'alal amril mutabiq lil waqi'i al-wadhihi fi irsyadihim al-khalqa ila siratil mustaqim. Iaitu mereka jazam, yakin bahawa mereka ni berjalan, jaruna, berjalan atas al-amril mutabiq lil waqi'. Ni hak ni, atas perkara yang menepati waqi', al-wadih, yang jelas, fi irsyadihim, pada memberi petunjuk mereka akan makhluk, ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Habis. Baca kitab lama ni dengan jalan ni kena sabar sikit, dan jangan khoyal. Kena beri tumpuan. Tumpuan. Dia bukan baca faham gitu, baca faham gitu. Tu kita boleh ilmu secara suthi. Tapi kita nak tadqiq, nak dakik, kita jangan tasrah afkaruna fi mata, ataupun fi al-fadha. Jangan kita berlari ataupun berkeliaran fikiran kita tu pada ruang-ruang kosong atau tempat-tempat lain. Jadi kena tupu. Tupu tanda, tupu tok makna, dhabit tempat ta'alluq dan seumpamanya. Sebab setiap benda tu, terutamanya Syekh Ahmad ni, ulama-ulama saya Syekh Ahmad ni mudakkik, muhakkik, mudakkik. Dia juga antara orang yang antara yang mula membuat tahqiq kitab-kitab Melayu Nusantara ni di Mekah. Dia berapa orang ulama-ulama lain lagi tanah Jawi kita. Jadi karangan dan perkataan beliau, dalam karangan beliau tu kita amat perlu untuk tahqiq. Baru kita nampak betapa sastra dan hebatnya ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni untuk kita dapat bahagian daripada ni. Okay. Jadi kalau mari dengar gitu memang jadi tak tahu cakap benda. Nak bincang tentang kalimah tu. Jadi kalimah ni, benda ni kita akan jumpa pada nas-nas lain dalam kitab-kitab lain. Kurang-kurangnya kita dah ada maklumat, kerana biasanya apa yang dibawa oleh muhasyin, ulama-ulama mutaakhir ini, dia beri kepada kita hudud dan juga ta'rif yang kita kata jami' mani'. Secara umum lah, ada kadang-kadang ta'rif secara rasmi, ta'rif yang boleh kita pegang untuk kita faham kalimah tersebut dalam perbincangan ilmu. Okay. Amma ba'du, adapun selepas itu. Amma ba'du pula. Terang amma ba'du pula. Okay.
Qauluhu amma ila akhirih. Tengok hasiah nombor 5. Hiya harfu syartin. Harah syarat. Amma ni harah syarat. Ingat. Ghairu jazimin. Dia tidak boleh memajzumkan, dia tidak berfungsi menjazamkan fi'il. Harfu syartin ghairu jazimin. Naibatun. Amma ini ganti an mahma. Dia menggantikan mahma. Jadi amma tu asalnya mahma. Asal amma ialah mahma. Kemudian diganti mahma dengan amma. Okey, amma ba'du. Ba'du pula. Ba'du, kalau kita lama tu buat dalam kurungan sikit ba'du. Kalau ada pen yang lain warna ataupun ada highlighter, buat highlight. Supaya tahu ni syarih sedang mensyarahkan kalimah perkataan ni. Sebab dia tak ada tanda-tanda wacana banyak sangat ni, tanda baca banyak sangat. Kita lah yang nak buatnya. Ba'du tu zarfun, dia zaraf. Fi mahalli nasbin, duduk pada mahal nasab. Sebab apa? Sebab dia mabni. Zaraf mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Zarfun mabniyun ala dhammi ba'du fi mahalli nasbin. Duduk mahal nasab sebab zaraf pada asalnya hukumnya mansub. Muta'alliqun bi mahzuf. Mana tempat takluk dia? Ba'da tu takluk apa? Takluk dengan mahzuf. Mahzuf yang menjadi ma'mulin li fi'li syartin. Li fi'li syartil mahzuf. Yang menjadi ma'mul kepada fi'il syarat yang mahzuf. Takdirnya apa? Takdiruhu mahma yakun min syai'in. Mahma yakun min syai'in mawjudan ba'dal basmalati. Apa-apa adalah sesuatu itu ada, apa-apa yang ada ba'dal basmalati, setelah basmalah. Itu takdirnya. Jadi amma ba'du asalnya mahma yakun min syai'in mawjudan. Yakun mawjudan. Mawjudan ni isi jadi khabar pada yakun. Ba'dal basmalati. Jadi ba'da tu dia takluk dengan apa tu? Ba'da takluk dengan apa? Ba'da takluk dengan mawjudan. Mawjudan tu mahzuf. Dia mawjudan tu mahzuf. Dia tu menjadi ma'mul kepada fi'il syarat. Ma'mul kepada fi'il syarat yang dihazahkan. Okay. Mana fi'il syarat dia? Yakun. Yakun. Jadi yakun ni fi'il syarat. Ma'mul dia apa? Ma'mul dia mawjud. Mawjud ni ma'mul yang kena buat kerja. Siapa yang mengerjakan mawjud tu? Yang mengerjakan mawjud tu, yang menyebabkan mawjud tu jadi masuk lah. Siapa yang menyebabkan mawjud jadi masuk? Yakun lah. Sebab yakun menasabkan khabar dia, merafakkan isimnya kana yakunu. Kerana dia majzum dengan mahma, yakun tu majzum. Sebab mahma ni daripada jawazim yang menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi yakun buang waw. Yakun mawjudan. Mawjudan tu ma'mul pada yakun. Yakun ni orang panggil fi'il syarat. Faham? Jadi mawjud tu ma'mul yang kena kerja, yang kena buat jadi masuk oleh yakun, kerana dia khabar kepada yakun masuk. Baik. Ba'da zarah bertakluk apa? Takluk dengan mawjud ni. Jadi mawjud ni ma'mul kepada fi'il syarat yang mahzuf. Nampak tak? Ma'mul kepada fi'il syarat yang mahzuf. Tengok balik rakaman. Tengok balik rakaman. Kalau tengok balik rakaman mungkin jelas kot. Saya pun nak tulis
Saya tanda-tanda tunjuk di sini lah. Tapi jangan pula tengok rakaman lagi senang tengok rakaman sebab boleh tanda. Hadir ni dia keberkatan hadir majlis ilmu. Tak boleh dapatlah bagi tengok rakaman. Tapi kefahaman tu masing-masing lah. Kadang-kadang tak faham sekarang. Tapi lepas habis ataupun lama baru kita faham. Biasalah tu. Kita suruh belajar. Faham tu Tuhan bagi. Jangan tak faham, terus tak hadir. Itu yang jadi ramai yang mutasaqituna fit tariq. Keguguran di tengah jalan. Keguguran daripada mengaji. Sebab apa? Sebab tak faham. Tak faham. Businessman jadi businessman, millionaire jadi millionaire. Berapa kali mereka gagal? Berkali-kali. Tapi mereka tak serik. Jadi penuntut ilmu kena jadi lagi loba daripada ahli dunia. Businessman, billionaire, businessman yang kaya hebat. Gagal muflis. Dalam kehidupan gagal. Jatuh bangun banyak kali. Tetap mereka kental. Jadi hanya yang kental akan sampai. Jadi kena kental. Tak faham sikit-sikit dah biasa. Kefahaman tu tak mesti mari sekarang. Mari lewat pun ada. Ramai je para ulama yang mana mereka jadi faham lepas berpuluh-puluh tahun. Tapi kerana sebab kesungguhan tu Tuhan beri belaka. Pahala-pahala atau ilmu-ilmu yang sebelum tu dapat kembali. Yang penting kena belajar. Okay. Mahma yakun min syai'in mawjudan ba'dal basmalati. Ba'dal basmalati. Tak jadi ba'du lah sebab dia dizahirkan maf'ulun bih dia. Ba'da kan maf'ulun bih pula. Mudhafun ilaih. Tengok salah lama tak baca nahwu. Ba'da mudhaf. Wal basmalah mudhafun ilaih. Bila dihazaf dan dibuang mudhafun ilaih maka dimabnikan zaraf ala dhammi. Tu amma ba'du. Kalau kita buat datangkan mudhaf ilaih amma ba'dal basmalati. Jadi maksud baliklah. Okey, itu satu. Boleh juga kita nak kata dia mana? Ba'du tu au muta'alliqun. Dia kata tadi zaraf fi mahalli nasbin muta'alliqun bi mahzufin ma'mul ma'mulin li fi'li syartil mahzuf. Ataupun au muta'alliqun bi jawabi syarti, ataupun dia bertakluk dengan jawab syarat. Tadi dah berkait dengan apa? Ma'mul fi'il syarat. Ini dia bertakluk dengan jawab syarat. Wa huwa qauluhu, iaitu perkataan syarih fayaqulu. Mana? Amma ba'du fayaqulu. Itu jawab syarat kepada pada amma yang menggantikan mahma tu. Okey. Takdir macam mana? Ni nak takdir. Untuk i'rab kedua, takdir apa dia? Mahma yakun min syai'in fayaqulu ba'dal basmalati. Apa-apa pun sesuatu, apa-apa ada ia sesuatu, maka berkata ia setelah basmalah. Mahma yakun min syai'in fayaqulu ba'dal basmalah. Tadi ba'da atas takdir yang kedua, ba'da ni dia bertakluk dengan fayaqulu. Bertakluk dengan fayaqulu. Fayaqulu lepas tu. Okay. Habis. Okay. Amma ba'du fayaqulul murtaji min rabbih ta'ala nailal amani Ahmad bin Muhammadin Zaini ibni Mustafa al-Fatani ghafarallahu lahu wa li ahbabihi benda tu wali ahbabihi wali ahbabihil janahi wa sahhala lahu wa lahum tariqan najahi. Al-junah
wa li ahbabihi wan najah al-junah, baca bukan janah, al-junah, baca dengan dhammah mim. Wali ahbabihi al-junah, la junaha alaikum. Al-junah, kalau janah makna lain. Baik, maka adapun selepas itu, amma ba'du tu adapun selepas itu. Selepas apa? Selepas bismillah, selepas alhamdulillah, lepas selawat ke atas Nabi. Tu lepas tu. Maka berkata al-murtaji min rabbihi ta'ala, yang berharap dari Tuhannya yang maha tinggi. Harap apa? Nailal amani, tercapainya cita-cita. Siapa dia itu? Badar. Badar kepada al-murtaji. Ahmadu ibnu Muhammad Zain, Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa ibni Mustafa al-Fatani. Kemudian doalah, ghafarallahu lahu, moga Allah pun baginya, wa li ahbabihi, dan bagi kekasih-kekasihnya, al-junaha, mengampunkan dosa, wa sahhala lahu wa lahum, dan Allah Ta'ala mudahkan baginya dan bagi mereka, tariqan najahi, akan jalan kejayaan. Tengok nombor apa tu? Lama. Okey, baik. Kita tengok nombor 5 dah habis kan? Tak, nombor 5 dah habis dah. Okey, qauluhu, saya baca lagi. Qauluhu amma tu baca dah. Okey. Okey, al-murtaji. Apa al-murtaji? Al-murtaji ay al-muammilu, yang mengharap, daripada amalun. Al-muammilu, yang mengharapkan. Naila tu nailal amani kan? Naila tu maf'ulul murtaji, maf'ul kepada murtaji. Murtaji ni isim mabni atau apa? Isim fa'il lah. Murtaji. Murtaji daripada irtaja yartaji, murtaji. Asal daripada kalimah roja, yang mengharap Wahwa masdaru. Wahwa mana? Wahwa nailun tu. Wahwa nail tu masdar kepada nala, yanalu. Nala asyai'a, daripada asal perkataan nala syai'a ay asabahu, mendapat akannya. Wal amani, nailal amani jam'u umniyatin, umniyah. Umniyah jamak kepada umniyah, baca dengan bi dhammil hamzah, wa tasydidil ya, umniyah. Umniyah maksud apa? Ai al-hajah, maksudnya hajat. Untuk mencapai hajat-hajat. Wal fatani, fatani pula, nisbatun ila fatani. Al-nisbah ila fatan ila fatan. Nisbatun ila fatan. Nisbatun ila fatan. Wa aslu ta'iha, asal ta'nya, aslu ta'iha ta'un, fatan. Asal ta tu ta, al-fatan. Okey. Fatan ni apa? Fatan ni makna yang indah, yang menarik. Fatan, yang menarik. Fitnah sebab fitnah ni dia menarik. Fitnah buat asal situ, tapi fatan. Fatan tu daripada perkataan indah. Okay. Jadi kata Syekh Ahmad, apa nama ni,
Dia kalimah fatani tu daripada kalimah asal ta itu ialah ta. Ta itu ialah ta. Okey. Kerana mana apa? Dia mengasyikkan, mengindahkan. Jazab. Dia menarik. Asal daripada kalimah fatan itu, fatana. Maka itu dia kata asal ta itu ta. Okey. Wa aslu ta'iha ta'un. Jadi fatani ni apa dia? Baldatun min biladi Malayu. Satu negeri daripada negeri Melayu. Jadi negeri Melayu ni luas. Ada Petani, ada Johor, ada ada Jawa, ada Sumatera, banyak lah. Kemboja pun masuk kat dulu. Itu negara-negara Melayu dia panggil. Kepulauan Melayu. Nusantara tu dah sebut juga tapi asal makna Melayu lah. Kepulauan Melayu. Zahara min abna'iha al-fudala'u. Lahir daripada anak-anak negara-negeri ini al-fudala'u. Orang-orang yang lebih-lebih. Dia puji negeri dia. Dia kata negeri tanah Melayu ni orang-orang hak lebih-lebih, cerdik pandai, an-nubala, noble. Orang-orang hebat, nujaba, orang bijak pandai. Jangan kita lekeh tempat kita ini. Ulama-ulama hebat pun ada. Orang bijak pandai, pakar IT, pakar apa lagi? Pakar apa lagi? Pakar matematik orang ada. Daripada orang tanah Melayu. Itu tak kira lagi kita kalau itu kira Malaysia. Kira tanah Melayu. Ramai bijak-bijak pandai. Nubala, orang-orang yang hebat. Nujaba, bijak-bijak pandai. Okey. Itu. Jadi zahir daripada anak-anak tanah Melayu ni orang-orang bijak pandai. Wa kanat qadiman tahta daulatin. Dan adalah dari dahulunya duduk bawah satu kerajaan min duwalihim al-azimah, daripada negara-negara mereka yang besar. Dulu kerajaan Melayu ni besar. Daripada kat Majapahit, Demak, mana beralih ke mana? Melaka, kan luas kan? Luas tu. Masuk sekali Fatani, masuk sekali tu. Di Kalimantan semua daripada negara besar tu. Wa qawluhu al-junah bi dhammin mi, baca dengan dhammah mim, junah. Apa makna junah? Al-ithmu la junaha alaikum. La isma, tak ada dosa lah. Al-junah ai adz-dzambu, dosa. Wan najah pula al-dhufru bil maqsud. Al-zuhru bil maksud mencapai maksud. Mencapai maksud. Okey, mencapai maksud. Jadi kata Syekh Ahmad rahimahullahu taala, kena baca gini, kena baca Allahumma salli ala Muhammad. Zafaran, al-zafar, al-zafar, zafira bisyai ay faza bihi. Zafaran, zafaran. Jadi di sini dia kata apa? Wan najah al-zafaru bil maksud. Az-zafaru bil maksud. Zafara yazfaru.
Okey, kita tengok kamulah tu, dhafara syai' ai adh-dhafara, iaitu mendapat. Mendapat dengan yang dikehendaki. Supaya tak bertukar dengan zufrun, jamak dia azfar, dengan makna apa? Dengan makna apa nama ni? Kuku. Okey. Kuku. Jadi al-dhafaru. Okey. Jadi dalam di sini sallallahu alaihi wasallam Muhammad ba'daan azfarakum alaihim. Okay. Jadi al-najah al-zafaru bil maksud, iaitu mendapat dengan perkara yang dikehendaki. Lamma kana matnul awamili fi ilmi nahwi li Syekh Abdul Qahir Jurjani rahimahullah ta'ala min anfa'il mutun wa min ajalli ma yutawassalu bihi ila mutawwalati al-mubtadi'una khususan mubtadi'i abna'i jinsina ma'asyiral malayuiyah fa innahum yashtaghiluna bi ta'allumihi wa hifdhihi daiman qabla al-ajurumiyah fa huwa 'indahum khairu rafiq wal ajurumiyatu syafiq wa huwa ma'a qillati hajmihi sahlul ma'khadhi bi husni nazmihi wa ma ra'aitu lahu syarhan yassara al-fawaida wa yuqarribahu insanus sawad insan yuqarribuhu insanus sawad ma'a anna al-la'iqa bihim an yakuna lahu syarhun yudhillilu as-si'ab wa yusahilu lahum tanawul al-amthilah ma'a bayan al-i'rab jama'tu lahu. Itu dia punya jawab dia, jawab bagi lama. Ni kita sambung baliklah walamma kana matnul awamil. Dia punya jawab lama tu jama'tu lahu situ. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Tanya. Tak ada. Tak ada, insyaAllah kita sambung pada sebentar akan datang. Bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.